Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Kita sambung muka surat yang ke-14. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sifat yang wajib bagi Allah, wajib di atas tiap-tiap mukallaf percaya bahawa bagi Allah beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maka wajib diketahui dengan 20 sifat yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 sifat yang harus. Adapun sifat yang wajib bagi Allah itu ialah, baik. Jadi kita masuk pelajaran kita berkenaan dengan sifat 20. Jadi dia kata sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Maksud wajib di sini bukan macam wajib semayang tu. Itu wajib tu dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu wajib pada syarak, itu hukum syarak. Wajib yang dimaksudkan di sini ialah wajib pada hukum akal. Dia nak tengok, dia tengok perkataan selepas wajib tu, seperti mana disebut di dalam kitab Risalatul Tauhid. Kalau wajib lepas dia tu bagi, maknanya itu hukum akal. Kalau wajib lepas dia atas, itu maknanya hukum syarak. Macam dia kata sini wajib bagi Allah, itu hukum akal. Tapi kalau dia kata wajib atas mukallaf, atas tu maknanya itu hukum syarak. Lain hukum. Sebab tu kita belajar hukum sebelum ni, hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Baik, jadi wajib sini maknanya wajib hukum akal. Makna wajib hukum akal ialah bukannya kena buat, tapi mesti ada. Jadi maknanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah, murad dia sifat-sifat yang mesti ada bagi Allah. Mesti ada. Kalau tak ada, tu bukan Allah tu. Ataupun bukan Tuhan, tak layak dinamakan Tuhan kalau tak ada sifat-sifat yang wajib ni. Maka ada sifat-sifat yang wajib ni lah baru dilayak dipanggil Tuhan, dan Tuhan itu bernama Allah. Nak? Jadi apa dia? Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Nak? Yang ni wajib atas. Wajib atas ni hukum dia syarak. Yang ni syarak. Yang atas tadi tu hukum akal. Yang ni baru hukum syarak. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Maksud wajib atas ni hukum syarak, artinya kena buat. Tadi mesti ada, yang ni kena buat, mesti buat. Mesti buat maknanya dapat pahala.
Tak buat dapat dosa. Jadi wajib ataupun mesti kena buat bagi tiap-tiap mukallaf itu, atas tiap-tiap mukallaf itu. Jadi kita dah cerita dah ciri-ciri mukallaf apa semuanya. Kena belajar percaya bahawa bagi Allah beberapa sifat kesempurnaan. Jadi wajib kita orang mukallaf kena yakin dan percaya bahawa bagi Allah Ta'ala itu ada beberapa sifat kesempurnaan. Maksud beberapa ni bukan sedikit tapi tidak terkira, tapi disebut beberapa itu kerana berbilang-bilang. Terlampau banyak bilangannya, tidak terkira. Sifat kesempurnaan dalam bahasa Arab dipanggil kamalat. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Maksud sifat kesempurnaan segala sifat yang elok, yang baik. Maknanya bukan sifat yang kekurangan, yang cacat, yang lemah, bukan. Kita boleh kata Allah Maha Kuat, tapi tak boleh kata Allah Maha Lemah. Kerana lemah tu kekurangan, bukan kesempurnaan. Biar jelas betul-betul macam mana membezakan kesempurnaan ataupun kekurangan. Kalau bahasa Arabnya kamalat, kalau kekurangan tu dalam bahasa Arab naqais, kekurangan. Sifat naqais, bukan, tidak layak pada Allah. Jadi sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Apa kita dah sebut dah tadi? Tidak terkira. Orang tanya berapa banyak sifat Allah? Bukan 20. Kalau jawab 20 tak faham lagi dah tu. Bila orang tanya ada berapa banyak sifat Allah? Wallahu a'lam. Aku tak tahu. Kerana terlampau banyak, tidak terkira. Habis yang wajib kita kena mengajinya secara tafsir 20. Baru jawab 20. Yang 20 tu wajib kita kena mengaji secara tafsir. Apa tu tafsir? Baru kita baca bawah ni. Maka dia kata, maka wajib diketahui dengan tafsir. Apa makna tafsir? Tafsir artinya terperinci satu-satu. Kena mengaji satu-satu. Dia ada apitan dia. Tafsili dan ijmali. Okey, yang kita belajar secara keseluruhan, Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, semua sekali sifat sempurna milik Allah. Berapa banyak tidak terkira. Yang tidak terkira itu adalah ijmali, secara rangkuman. Kita tak dapat nak ngaji satu-satu. Jadi kita rangkumkan semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Itu ijmal. Adapun tafsir terperinci 20 sifat. Satu-satu tu kena ngaji satu-satu. Wujud, kidam, baqa, apa semua. Itu dipanggil dengan jalan terperinci. Hukumnya wajib. Nampak ni dia kata wajib. Kitab Zadul Muta'alim kata wajib. Kitab Idatus Subyan kata wajib. Kitab Misbahul Munir kata wajib. Risalatul Tauhid kata wajib. Usul Tauhid kata wajib. Matan Berahin kata wajib. Hampir semua kitab yang bermazhabkan Asy'ariyah, yakni mazhab kita ni, nak berpegang bahawa belajar sifat 20 itu wajib. Soal faham tak faham tu nombor 2. Yang Allah tak tanya kenapa tak alim. Allah tak tanya kenapa kamu tak faham. Yang Allah tanya kenapa kamu tak mengaji. Hidup kita bertahun-tahun tetapi tidak mengaji untuk mengenal Allah. Kenal barang yang Allah cipta, kenal habis dah dunia ni. Habis kenal macam pomen. Masuk je sebiji motor kat bengkel, bunyi tu dia tahu dah apa rosak. Oh, kenal sangat dia bahagian motor. Arif dalam bab motor. Dan bahagian Tuhan dia yang bagi rezeki. Rezeki Allah ambil, tapi nak kenal Allah tak. Yang inilah maknanya manusia yang tak kenal budi. Sombong. Maka layak tempatnya duduk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi wajib kita kena belajar sifat 20 ni secara jalan tafsili. Ini yang banyak orang awam dia menyangka belajar ni untuk nak jadi ustaz je. Padahal ini termasuk semua orang. Sebab tu dia kata mukallaf. Mukallaf ni tak kira siapa lah. Kita dah belajar dah ciri-ciri mukallaf tu. Ada 4 ciri tu pada kita. Maka kita ni mukallaf. Bila mukallaf wajib lah. Malah berat wajib mengaji lebih berat daripada wajib beramal. Macam semayang tu beramal. Kerana kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang melainkan setelah dia kenal siapa yang dia sembah. Ibadat dia tu dikira sah
Bila sah? Bila dia kenal siapa yang dia sembah. Ini dia sembahyang, tapi yang dia sembah dia tak kenal. Sebut Allahu Akbar dalam takbir. Bila orang tanya Allah tu siapa? Tuhan lah. Tahu dah Tuhan dah macam mana sifat dia. Oh, itu aku tak tahu. Mana tak kenal. Nah, jadi sebutnya kosong kata ulama. Itu yang dipanggil zikir ghaflah. Nah, tidak ada ingatannya pada Allah, ingatannya kosong, hanya kadar sebut nama saja. Tapi tak kenal. Contohlah apa nama? Orang tanya Perdana Menteri Malaysia siapa? Tan Sri Muhyiddin. Dan dia yang mana satu? Bila keluar gambar apa nama Mahathir, yang ni kot dia kata. Tu nama mananya dia tak kenal. Nah, yang tu maknanya dia kadar tahu. Kalau tahu ni kafir pun tahu. Kita tanya kafir, kafir, acong. Tanya, itu Tuhan orang Islam nama apa? Dia jawab Allah. Dia boleh sebut Allah. Nah, yang Ahmad pun boleh sebut Allah. Islam pun boleh sebut Allah. Tapi bila tanya si kafir acong ni, Allah tu macam mana sifat? Acong tak boleh jawab. Dah tanya Ahmad, Ahmad tak boleh jawab tak? Dah 2 kali 5, Ahmad dengan acong. Tu Ahmad Cong nama dia. Kan? Nah, tak ada apa lah. Jadi tak dapat tidak bila kita mengaku kita orang Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, mana kita kena kenal lah Allah Ta'ala tu. Sebab tu kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu kata Tok Guru bermakna a'lamu. Maknanya aku naik saksi tu maknanya aku tahu. Aku tahu bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Tahu tu dengan kenal. Aku kenal bahawa Allah ni tak ada Tuhan melainkan dia. Aku kenal siapa Allah yang aku sembah. Barulah dikatakan kita sebagai hamba Allah. Sujud kepada Allah. Itulah namanya keimanan. Ini sebut saja nama Allah tapi tak kenal Allah. Tak jadilah. Sebab itulah orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Ayat ni bukan ayat jiwang. Bukan ayat untuk ngorak perempuan. Tapi tak kenal maka tak cinta ni adalah ayat-ayat ahli sufi. Yang maknanya, kalau kamu tak kenal Allah, kamu tidak mencintai Allah. Kalau kamu tak kenal Rasulullah, kamu tidak mencintai Rasulullah. Kalau kamu tak kenal Islam, maka tidak akan kamu cinta kepada Islam. Maka tak kenal, maka tak cinta. Bila kenal, insya-Allah dia akan membawa kepada mahabbah, kecintaan kepada Allah. Bila cinta, benda yang berat jadi ringan. Itu cinta. Sebab tu dalam kata-kata orang dulu lagi, cinta itu buta. Maksud buta tu, bila dia dah cinta, dah kenal, dah cinta sangat, buta segala-galanya. Maknanya terpadam benda apa pun. Benda yang payah jadi senang. Tahajud susah, tapi sebab kerana cinta mudah baginya untuk bangkit tahajud. Kan? Puasa tu berat, tapi kerana cinta jadi ringan puasa dia. Amalnya jadi ringan. Sedekah tu berat, nak keluar duit RM50 nak buh dalam tabung masjid berat, tapi kalau dah dipupuk dengan kecintaan pada Allah, ringan 50 tu untuk masuk di dalam tabung masjid. Yang jadi kita berat dalam hal-hal ibadat kerana cinta kita tidak sempurna lagi. Belum cukup kuat kecintaan kita pada Allah. Kenapa tak cukup kuat? Sebab tak kenal habis. Kalau betul-betul kenal, mesti dia cintanya. Jadi yang lemah cinta ni kerana lemah pengenalannya kepada Allah. Jadi ni tugas kita untuk mengaji, untuk menguatkan pengenalan kita, kenal kita pada Allah. Maka dengan kenal yang tinggi itu membawa cinta yang tinggi pula. Dia begitu. Baik. Maka wajib diketahui dengan tafsil terperinci. Ialah 20 sifat yang wajib. Jadi yang kita kena mengaji secara tafsil, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, nampak dia tulis, dan 20 yang mustahil, dan satu sifat yang harus. Satu lagi harus. Jadi semua sekali berapa? 20 wajib, 20 mustahil, satu harus. Jumlahnya 41. Kalau bahasa Arab dipanggil apa 41? Hari tu baru je belajar. Ahada wa arba'un. Kan? Maknanya 41. Tu. Yang inilah 41 inilah terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang disebut sebagai kalimah 41. Kalimah 41 tu maknanya kalimah la ilaha illallah. Kerana apa? Terkandung 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan satu yang harus di dalam kalimah tersebut. Baik. Kemudian kita nak belajar.
Ini kita belajar secara rangkuman je dulu, maknanya keseluruhan. Lepas tu baru dia akan terang satu-satu. Ada pun sifat-sifat 3 kali dia ulang. Ada pun sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu ialah yang pertama, satu sifat nafsiyah, iaitu wujud. Okey, baik. Pertama sekali sifat wujud. Dan wujud ini pula diletakkan di dalam kumpulan yang pertama. Kumpulan pertama tu namanya kumpulan nafsiyah. Kumpulan sifat nafsiyah. Ini kerana wujud itu nafsiyah ni maknanya, nafsiyah ni asal perkataan nafsun. Nun fasin, nafsun. Dalam grup ada bekalkan kitab kan. Jadi ni tengok dalam kitab. Kalau tak dengar saja dia tak nampak. Kena tengok daripada kitab. Jadi nafsun, nun fasin, nafsun. Nafsun tu maknanya diri. Jadi nafsiyah sifat diri. Kerana wujud, sifat wujud Allah Ta'ala itu nanti akan dihurailah wujud tu. Cuma ni kita nak perjelas dulu. Wujud itu tak ada kaitan dengan yang lain. Kalau dalam kitab Hidayatul Sibyan dia sebut gini ayat dia. Wujud itu tidak dikenakan dengan satu kerna. Itu bahasa lama lah. Maknanya wujud tu tak ada sebab, tak ada kaitan dengan yang lain. Wujud itu kaitannya semata-mata dengan zat Allah. Zat tu maknanya diri. Zat Allah, diri Allah. Nak? Jadi semata-mata pada zat Allah. Maknanya adanya zat Allah, maka adalah sifat wujud. Andai kata, bukan memang benda ni takkan berlaku, tapi dari segi ilmiahnya kita mengaji, kalau zat Allah tak ada, maka tak adalah sifat wujud. Tetapi zat Allah mustahil tak ada, maka sifat wujud juga mustahil tidak ada. Mesti ada sifat wujud kerana mesti ada juga zat Allah. Nak? Kerana zat Allah yang berkekalan, maka wujudnya pun berkekalan. Boleh faham? Jadi wujud tak ada kaitan dengan yang lain, diskait dengan diri Allah semata-mata, maka diletakkan di dalam kumpulan sifat nafsiyah. Ulama letak. Okey. Jadi nafsiyah ni dia tiada maujud pada kharij, tapi maujud pada zihin. Ayat ni tambahan yang tak ada disebut dalam kitab ni. Ini ada disebut dalam kitab yang lain. Cuma pengetahuan tambahan kita. Wujud ni tiada maujud pada kharij. Kharij ni maknanya luaran begini. Kita tak boleh nampak secara dengan mata kasar gini akan wujud tu sendiri. Bukan diri Allah tu dengan izin Allah kita boleh nampaklah nanti di hari akhirat. Tapi wujud tu seumpamanya macam kita lah. Saya ni wujud, betul. Sekarang saya tanya, mana wujud pada saya? Boleh tunjuk? Tak boleh. Jadi wujud tu tak boleh nak digambar, tak boleh nak dilihat dengan mata kepala. Tetapi maujud pada zihin. Zihin ni maknanya dalam fikiran kita. Tetapi dalam fikiran kita boleh nampak dia, ataupun kita boleh meyakini akan adanya wujud tu dengan cara kita berfikir. Mana? Dengan adanya orang itu, maka orang itu dikira wujud lah. Diri orang tu ada. Bila dirinya ada, maka wujud tu ada. Tapi nak tunjuk tak boleh. Macam air lah, air. Bila gula ni dah masuk dalam air, kita kata dalam air ni ada gula. Tapi nak tunjuk gula dalam air ni tak boleh nak tunjuk. Tapi nak sangkal tak ada gula dalam air, tak boleh. Sebab bila kita minum rasa manis. Jadi wajib dalam fikiran kita kata air ni ada gula, tetapi nak tunjuk pada zahir tak boleh. Itu yang dimaksudkan tiada maujud pada kharij, tetapi maujud pada zihin. Tu. Okey nah. Kemudian yang kedua, dia kata 5 sifat salbiyah. Kumpulan yang kedua pula ulama membahagikan. Nama kumpulan ni salbiyatun, salbiyah. Sifat-sifatnya ada 5, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah. Nanti kita akan hurai satu-satu. Untuk malam ni kita tak hurai lagi. Kita nak fahamkan kumpulan dia je dulu. Jadi salbiyah ni apa dia? Salbiyah ni asal perkataan sin lam ba. Salbun. Dia punya harakat dia, baris dia. Salbun. Bukan sabun, salbun. Lagi cantik lain, sabun je. Salbun itu maknanya nafi. Salbiyah penafian.
Jadi sifat salbiyah adalah sifat penafian. Sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sepatutnya dikata pada Allah. Contohlah, ana ambil contoh. Kidam tu. Kidam tu walaupun kita belum mengaji, tapi kita terangkan sikit. Kidam tu maksudnya Allah itu sedia. Sedia tu maksudnya tak ada permulaan. Kenapa tak ada diletak dalam salbiyah? Kerana menafikan orang yang mengatakan Tuhan tu ada mula. Ada orang kata Tuhan ni pun ada mula gak. Dulu dia tak ada gak, lepas tu dia baru ada. Jadi nak rot perkataan orang tu, kita tolak penafian. Tak, Allah tak ada permulaan. Tapi tak ada permulaan tu panjang perkataan dia. Maka direngkaskan jadi kidam. Kidam tu maksudnya tak ada permulaan lah. Jadi kidam itulah salbiyah, penafian. Menafikan sesuatu yang tidak layak dikata pada Allah. Yang ni mengatakan Allah tu ada permulaan, tak layak. Tak layak tu, rot tu, tolak tu, salbiyah sifat dia. Menolak akan barang yang tidak sepatutnya. Boleh faham eh? Mula-mula berat sikit. Anak pun berat juga dulu masa mengaji. Kat 3-4 tahun baru faham. Tak apalah, yang penting kita mengaji. Jadi itulah sifat salbiyah. Jadi semuanya ada 5. Ada kidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala nafsihi wa daniyah. Nanti kalau kita dah sampai ke perincian sifat-sifat ni, kita akan lihat semua yang dalam sifat salbiyah ni akan bermula dengan perkataan tidak kat depan. Kidam tak ada permulaan. Baqa' tak ada pengakhiran. Mukhalafah tak ada persamaan. Ataupun yalah, orang cakap apa, tidak bersalahan. Dalam bahasa lama dipanggil tidak bersalahan. Qiyamuhu tidak berdiri dengan tidak berdiri dengan yang lain. Dia berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah tidak duaan, tidak taradud, tidak berbilang-bilang. Semuanya tidak. Sebab apa kerana tidak? Kerana menafikan. Itu dipanggil salbiyah. Dan salbiyah ni juga adalah sama dengan ciri-cirinya sama macam sifat nafsiyah, iaitu tiada maujud pada kharij tapi maujud pada zihin. Macam tadi juga. Nak tengok dengan mata kepala ni tak nampak. Tapi nak tolak dia dalam fikiran kita ada. Maaf, silap. Pembetulan. Sifat salbiyah ni dua-dua tak ada. Tiada maujud pada kharij, tiada maujud pada zihin. Dua-dua tak ada. Dia adam. Dia setengah orang sebut sifat salbiyah ini dipanggil juga sifat adami. Sifat tak ada. Hakikat dia tak ada terus. Dia cuma dikatakan ulama sifat khabariyah. Nama lain dia juga adalah sifat khabariyah. Kerana dia sekadar khabar. Dia sekadar nak memberitahu. Contoh kidam, tak ada permulaan tu, nak nampak dengan kepala pun tak, mata kepala pun tak nampak. Dengan berfikiran pun tak nampak. Dia cuma nak memberitahu saja, nak mengkhabarkan bahawa Allah tu tak ada permulaan. Sebab sedia tu tak nampak. Tak nampak dengan mata kepala, tak nampak dengan mata fikiran. Dua-dua tak nampak. Maka adam. Tetapi tak boleh nak tolak, kata ulama. Walaupun dia adam, tak boleh nak tolak. Kerana dia bertepatan dengan apa yang sepatutnya ada pada Allah. Jadi sifat salbiyah ini, dia hanya sekadar sifat khabariyah. Memberi khabar bahawa Allah tak begitu, tak begini. Dia khabarnya saja. Kalau Ana buat contoh selalu signboard. Kita jalan daripada simpang luar ni, kita nak cari sekolah tahfiz ni lah. Lepas tu kita jalan kat simpang luar tu, nampak ada satu signboard kat tepi jalan. Dia tulis situ dekat papan tanda tu, signboard dia tulis Ma'had Tahfiz Qiyam. Adakah Ma'had Tahfiz Qiyam tu di signboard tu? Tak, Ma'had Tahfiz Qiyam dalam lagi. Signboard dia duduk luar, tapi arrow dia tunjuk dalam. Maknanya dia dalam ni. Kan? Bukan di situ Ma'had Tahfiz Qiyam. Sama ada dengan mata kepala kita tengok pun bukan di situ, dengan fikiran pun bukan situ juga, dalam juga. Jadi signboard tu benda khabar saja. Dia nak bagi tahu je Ma'had Tahfiz Qiyam kat dalam. Dia khabar je saja. Itulah maknanya sifat salbiyah. Selesai ya? Boleh faham ni? Boleh gigi tak? Boleh. Sifat yang kumpulan yang ketiga. 7 sifat ma'ani. Kumpulan yang ketiga pula 7 sifat ma'ani. Iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Okey, baik. Nanti kita akan teranglah satu-satu kudrat tu apa, iradat tu apa. Yang ni kita ambil tahu je dulu nama-nama dia. Kalau boleh hafal. Kalau tak boleh hafal juga. Tak kira lah, maknanya wajib hafal.
Kena hafal sifat 20 ni. Kerana tujuh ni pula dipanggil sifat ma'ani. Ma'ani itu maksudnya sifat yang sebenar-benar sifat. Sifat yang maknanya sungguh ada pada Allah. Bukan main-main. Memang ada sungguh pada Allah. Maka di sini ulama kata maujud pada kharij, maujud pada zihin. Kharij zihin tadi pula dua-dua dikira maujud. Dengan mata kepala boleh nampak, dengan mata fikiran pun boleh nampak. Kata ulama, dengan mata kepala nak nampak macam mana? Di hari akhirat nanti kita akan dapat melihat kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah boleh nampak. Semua tu boleh nampak dengan izin Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Dengan mata fikiran kat dunia ni, kita nampak matahari naik, walaupun kita tak nampak macam mana, tapi dengan fikiran kita nampak kekuasaan Allah yang mengangkat ataupun yang menggerakkan matahari, atau bulan dan sebagainya lah, planet-planet dan sebagainya. Itu 7 sifat ma'ani. Okey, baik. Daripada yakni nafsiyah, salbiyah dan ma'ani ni sampai ke kalam ni, itu dipanggil qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jumlah dia 13 sifat. Jadi 13 sifat ni qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sepakat ulama kata itu sekurang-kurang. Kalau teruk sangat tak boleh nak hafal 20-20, paling tidak 13 ni wajib. Serendah-rendah dah tu. 13 qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian lahirlah imam yang kedua, namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ataupun orang panggil Al-Maturid. Tak apalah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia tambah lagi 7. Maka jadi kumpulan yang keempat, 7 sifat maknawiyah. Maknawiyah ni dia macam ma'ani, dia lazim melazimi. Sebab tu kalau kita tengok, dia tambah kat depan dia kaunuhu je. Jadi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dia sama macam yang ketiga. Tapi dari sudut tu nampak macam sama, tapi dari segi syarah ni nanti hakikat dia berlainan. Nanti kita akan tengoklah apa beza dia kaunuhu qadiran dengan kudrat. Dia adalah sifat maknawiyah. Nama dia maknawiyah. Jadi inilah 4 kumpulan sifat. Kalau dalam kitab Zadul Muta'alim dia terangkan 4 ni dulu. Dalam kitab Idatul Sibyan 4 kumpulan ni diterang kemudian. Ikut mana-manalah, tak kisah. Yang penting kita faham. Jadi malam ni kefahaman atau ilmu yang kita pelajari dan kita kena ingat dan hafal, ada 4 kumpulan sifat. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. Kemudian hafal pula sifat-sifat yang terkandung dalam kumpulan tersebut. Dalam nafsiyah apa sifatnya? Wujud. Dalam salbiyah ada berapa? Ada 5. Qidam, baqa', qiyamuhu ta'ala binafsihi, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, wahdaniyah. Dan kemudian yang ketiga, kumpulan ketiga ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7. Kemudian yang keempat 7 juga lazim melazimi daripada sifat ma'ani, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Jadi jumlah keseluruhannya ada berapa? 20 sifat. Itu yang dipanggil pengajian sifat 20. Boleh nak? Jadi malam ni takat tu dulu. Takut berat sangat nanti. Takat tu dulu. Jadi kita akan sambung kuliah seterusnya. Kita akan cerita tentang satu-satu sifat tu. Wujud, apa tu wujud? Macam mana yang dimaksudkan dengan wujud? Waktu qidam, sampailah satu-satu. Cumanya yang dalam kitab ni dia buat secara ringkas, untuk permulaan kita yang baru mengaji. So kalau kita dah khatam kitab ni, kita mengaji kitab lain pula, dia akan syarah lagi dalam. Lagi dalam. Makin lama makin dalam satu-satu sifat tu. Tapi tak apalah. Mula-mula bak kata Tok Guru Siddiq Noh, kita tebas-tebas semak dulu. Ini kira kita ni tebas-tebas semak. Jangan pulun terus potong pokok apa semua. Main tebas-tebas dulu. Supaya boleh buat lorong. Boleh nampak sikit-sikit. Dia belajar pun jangan gopoh sangat. Takut nanti jadi semangat saja. Takut khatir tu bukan datang daripada malaikat, khatir daripada iblis. Semata-mata nak suruh kita bersemangat je. Lepas dah semangat, akhirnya semangat hilang, jadi jemu. Dengan kitab-kitab hilang ke mana tak tahu.
Tak nak macam tu. Biar sikit-sikit. Yang penting kita istiqamah. Daripada pulun sungguh-sungguh tapi tak boleh nak istiqamah. Mula-mula dia semangat mengaji, lain-lain kali lebu, tak nampak dah. Dalam live pun tak nampak dah nama. Contohlah. Nampak kan. Baik. Apa nama dah tadi? Soalan. Okey, jadi kita menjawab soalan sekejapnya. Banyak pula soalan. Mana? Okey, soalan yang pertama, macam mana yang ni ke? Jangan. Soalan yang pertama, masa kita solat, dia tanya, boleh ke kita berzikir atau beristighfar di dalam hati Tuan Ustaz? Mohon pencerahan Tuan Ustaz. Tak payahlah tuan-tuan bagai. Jadi dia tanya, soalan dia mudah je. Faham soalan, faham jawapan. Soalan dia tanya, boleh ke kita berzikir atau kita beristighfar dalam hati masa kita solat? Jadi boleh tak boleh? Ni macam ni, boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Okey, begini. Poin dia ini. Lepas ni saya bagi pancing cari ikan sendiri. Kalau bagi ikan, so kalau tak ada saya tak reti dah nak ambil ikan. Kan? Jadi kita tak nak suap satu, kita bagi poin penting. Dapat poin ni macam mana pun datang soalan, insya-Allah kita boleh jawab. Dalam bab ni lah. Baik, dalam semayang ni asas dia, bacaan dalam semayang mesti semua Arab, tak boleh bahasa lain. Kalau dibaca disebut bahasa lain di dalam solat, maka batal. Cakap Melayu ke, cakap Tamil ke, cakap Cina ke, batal. Tapi selagi mana perkataan itu perkataan Arab, dibenarkan di dalam solat. Okey? Itu untuk yang berlafaz. Dengan berlafaz ni maknanya dengan ada suara walaupun tak kuat. Tetapi ada pun bacaan yang kita baca di dalam hati dibolehkan apa bahasa pun. Maknanya tak semestinya bahasa Arab, bahasa Melayu boleh, bahasa Tamil boleh, bahasa Mandarin pun boleh dalam hati. Anda lah tahu dia apa nama geng-geng ni mamak ke apa kan. Contohlah. Contoh. Dengan ngas semayang, dia tunggu lama ingat tu imam baca Al-Baqarah penuh pula tu imam. Nak buat apa? Dia pun berdoa pada Allah. Tapi dia nak cakap Arab tak pandai. Dia cakap dalam hati. Sementara tunggu tu dia cakap dalam hati dia. Hari Allah, hari COVID-19 hari. Haru. Contohlah. Contoh, tapi dalam hati. Bukan cakap lafaz. Cakap lafaz tak boleh. Ni dalam hati. Dalam hati bahasa pun boleh. Dia tanya alik dah Allah faham. La ilaha illallah. Dah semua Allah buat. Semua bangsa Allah buat. Bangsa India ke bangsa Cina Allah buat. Jadi ada bahasa pun semua Allah yang buat. Semua ni milik Allah kan. Lahul mulku wa lahul hamd. Segala kerajaan dan segala pujian semua milik Allah. Jadi apa bahasa pun milik Allah. Jadi Allah faham. Cumanya dalam banyak-banyak bahasa yang paling utama, paling afdal, confirm lah dalam bahasa Arab. Nabinya pun daripada kalangan orang Arab. Semuanya milik Allah. Jadi jawapan dia bolehlah kita nak berzikir ke, nak beristighfar ke, bukan setakat dalam hati, secara lafaz pun boleh. Contoh. Tu imam waladhalin amin. Lepas tu imam baca surah panjang. Kita pun baca Fatihah. Kita pun dah habis dah baca Fatihah. Sebab kita punya baca Fatihah tu laju sangat. 3 saat siap dah. Kan, contohlah. Teruk sangat 3 saat dah. Tapi contoh. Habis dah baca Fatihah. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Takkan nak main picit jerawat. Tunggu tu imam tak rukuk lagi. Baca surah panjang. Dalam baca surah panjang, ayat terlupa pula. Duk ulang 4 kali situ. Nampak? Kita nak tolong, kita pun tak hafal. Jadi duduk belakang congok tak tahu nak buat apa. Kita pun sebab teringat dosa banyak, kita pun kata astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tapi pelan lah, jangan kuat-kuat pula. Astaghfirullah. Tu imam dah lah ayat lupa tadi. Dia pergi kuat belakang. Jam terus. Silap tu imam bagi salam tu.
Jadi boleh. Tapi dengan nada yang perlahan. Walaupun dengan nak berlafaz. Tapi kalau nak dalam hati, tak ada masalah. Dalam hati tak payah kata astagfirullah, cakap Melayu boleh. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dalam hati dah. Sementara tu. Memang sepatutnya pun disuruh kita jangan kosongkan apa-apa perkara pengisian selalu. Sepatutnya kaedah yang seafdal mungkin lah. Masa imam diam dan dengar bacaan Fatihah imam dan hayati bacaan Fatihah tu. Lepas imam dah habis baca Fatihah, kita pula makmum baca Fatihah. Imam pula meletakkan satu masa bagi peluang untuk makmum baca Fatihah. Jadi imam masa tu dia nak berzikir boleh lah. Jadi makmum baca Fatihah. Lepas makmum Nabi baca Fatihah, imam masuk baca surah. Maka makmum diam dan dengar bacaan surah imam dan hayati ayat-ayatnya. Itu yang sepatutnya kaedah yang menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi lah kita nak hayati jana bahasa ayat Quran tu pun kita bukan faham makna dia. Jadi duk lara, duk tengok cicak lah apa, daripada lara itu baik kita fokus kepada sesuatu penghayatan zikir dan sebagainya. Maka dibolehkan. Disebut dalam kitab-kitab fiqh, tak ada masalah. Kita nak zikir apa, cuma jangan kuat, jangan mengganggu orang lain. Sebab tu setiap perbuatan dalam solat mesti ada zikir dia. Allahu Akbar, tu zikir. Rukuk, takbir intiqalat, lepas tu bacaan tasbih dalam rukuk, sami Allahu liman hamidah, semua tu zikir. Maknanya tak berhenti. Dan memang solat itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Zikir tu makna ingat. Jadi selesai Jadi boleh, tak ada masalah. Soalan kedua, macam mana cara nak taubat sebenarnya? Tahu buat betul macam mana nak taubat. Taubat, cara macam mana nak taubat cara sebenarnya. Okey, baik. Wajib solat sunat taubat ke? Dia tanya. Baik. Dia dosa ada dua kategori. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil memadai. Bukan maksudnya tak payah taubat, tapi memadai. Maknanya boleh dengan dosa kecil ini terangkat atau diampun dengan perbuatan baik kebajikan yang kita buat. Kita menderma kat masjid, maka dosa-dosa yang kecil-kecil tu akan terhapus dengan sendirinya, dengan sebab kebaikan-kebaikan yang kita buat. Jadi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Walaupun mungkin kita tak lafaz istighfar tu, kita derma saja, jadi dosa kecil terampun. Dosa kecil ni macam mana? Dosa yang ringan-ringan je lah, yang sikit-sikit. Adapun kalau dosa jenis dosa besar ni dosa yang ada hudud dia. Meninggalkan solat, minum arak, berjudi dan sebagainya tu. Jadi dosa-dosa besar ni tidak wajib dengan jalan taubat. Tak boleh dengan buat baik saja. Walaupun dia dulu minum arak, tapi dia belum bertaubat, kemudian dia buat baik, dia derma dan sebagainya, dosa minum arak dia masih lagi kekal. Sebab nak hapus dia wajib dengan jalan taubat. Dan macam mana nak taubat? Dia tanya. Okey, baik. Taubat dia ada apa nama? Kalau tak silap dia ada 3. Dia sebenarnya ada rukun taubat dia. Nanti kita tak sampai lagi bab tu. Anda pun ingat-ingat lupalah. Dia ada 3 rukun. Yang pertama, dia mesti menyesal. Dia kena menyesal. Menyesal atas perbuatan yang jahat yang dia buat dulu. Maksud menyesal ni mesti rasa bersalah. Mesti rasa bersalah. Itu bila rasa bersalah, automatik mulut akan kata istighfar. Astaghfirullahalazim. Apalah aku buat ni? Silap betul lah aku buat ni. Dia kena ada menyesal. Tak ada menyesal tak jadi. Tu rukun dia. Kemudian yang kedua, dia mesti ada azam. Azam tak nak ulangi lagi. Sebab kadang-kadang dosa ni memang kita tak buat. Kerana apa? Kerana tak ada peluang. Tapi kalau time ada peluang, situ kita takut. Macam dosa mencuri. Memanglah tak buat. Mana ada orang mencuri 24 jam. Time dia tak buat tu memang dia tak berdosa lah, dia tak buat. Sebab peluang tak nampak. Tiba-tiba ada peluang. Mana nampak pintu rumah, pintu bilik tu, kawan dia ataupun pintu rumah tu nampak macam tak rapat, terbuka sikit. Dia pun jeling-jeling nampak ada duit kat dalam. Tu peluang lah tu. Sama ada dia boleh ambil atau tak ambil. Lama-lama setan cocok, dia pergi masuk, pergi ambil. Maka terbuat pula.
Jadi dia kena tanam azam, ada peluang ke tak ada peluang, aku tak akan ulangi dah. Maknanya kalau sekalipun Allah cuba nak test aku, nak uji aku, ada peluang keemasan untuk aku buat benda maksiat tadi, benda salah tadi, maka aku tetap takkan buat juga walaupun peluangnya betul-betul depan mata. Kena ada azam itu. Mana? Kemudian yang ketiganya, barulah kita mengerjakan ibadat-ibadat yang berkait dengan taubat tadilah, yakni dengan solat sunat taubatnya. Ambil uduk, semayang sunat 2 rakaat, niat usolli sunnatat taubatan. Maknanya kita niat sahaja aku semayang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia adalah kaedah-kaedah bacaan dia, tapi untuk permulaan nak suruh ngapal-ngapal ayat tu kan berat pula. Jadi buat mudahnya begini je. Semayang sunat 2 rakaat, yang penting baca Fatihah, bacaan surah sunat saja. Kalau mampu bacalah apa-apa surah pun tak apa. Lepas tu sujud yang terakhir tu nak cakap pada Allah atas kesalahan yang kita buat. Kita minta maaf pada Allah. Macam Ana sebut tadi, kalau tak boleh nak bahasa Arabnya, cakap Melayu boleh, tapi dalam hati. Sujudlah lama diam mulut tu, tapi dalam hati, gerakkan dalam hati kita, ya Allah ampunkanlah dosaku. Ingat habis dosa-dosa yang kita buat dulu. Ingat habis. Ingat. Lepas tu merasai bersalah dalam doa kita tadi atas apa yang kita buat tadi tu, yang kita buat dulu tu. Kemudian tak nak azam sungguh-sungguh, tak nak buat, dan minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, mintalah Allah tolong kita untuk tinggalkan perkara maksiat yang pernah kita buat tu. Jadi itulah cara dia untuk bertaubat. Andai kata Imam Ghazali lepas dia dah buat 3-3 ni, tengok-tengok tak lama, orang cakap apa, taklah lama mana, sejam lepas tu buat pula. Lepas tu buat pula. Tak apa, jangan putus asa. Maksud tak apa tu bukan tak apa, boleh je buat lagi, tak apa, bukan maksud macam tu. Tapi kalau kita dah sedaya upaya tak nak buat, tapi terkena juga. Kadang-kadang kita ni lemah. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ni tempat lupa, tempat diri kita lemah, dhaif. Bila kita lemah gitu, kita terkena pula, terbuat lagi, ulang balik 3 kali tu. Kalau selalu buat begini, lama-lama kita akan jadi tak habis-habis nak kena buat 3 ni. Letih aku, pandai tak nak buat dah lah. Dia akhirnya tinggal terus lah. Itu kaedah dia. Tapi kita tak nak buat. Tu yang asyik terbuat juga, tapi tak taubat. Cuba kalau kita ikut betul-betul panduan ulama', insya-Allah dia akan membantu sedikit sebanyak kepada urusan kita. Sebab ulama' tu dia lebih tahu dah, dia kaji dah. Jadi inilah yang dipesankan oleh ulama' untuk bahagian taubat. Nanti sampai ke bahagian bab dia yang khusus, nanti kita akan cerita lebih detail lah berkenaan dengan taubat ni. Kemudiannya ada satu lagi soalan. Mana dia? Ni. Soalan dia kata kat tempat kerja dia kerjalah. Dekat tempat kerja dia ada penapis air kowe. Lepas tu saya ada bawa botol air yang 1 liter tu, isi air di tempat kerja untuk saya bawa balik kegunaan saya dan bini saya di rumah. Jatuh hukum apa kat situ, Ustaz? Jadi tempat pejabat dia ada penapis air kowe. Dia bawa botol, dia isi air untuk dibuat minum dia dengan bini dia kat rumah. Padahal kowe tu kegunaan pejabat, dia pejabat, tapi dia guna kowe tu untuk buat minum air kat rumah dia dengan bini dia. Jadi apa hukum? Jadi dia begini, segala barang ataupun segala benda balik pada tuan dia. Ana tak boleh letak hukum, tuan dia kena letak hukum. Tuan kowe tu, bukan manager kowe, maknanya tuan yang beli kowe tu. Bos dia yang beli kowe tu, tanya dia, cakap minta izin dia, boleh tak saya guna air kowe ni, saya isi dalam bekas ni, saya nak bawa balik minum kat rumah. Dia kata boleh tak, ya kata dengan kowe bawa balik tak apa. Contoh, bos dia beli dah, memang aku beli untuk hang, kata. Tak ada lah. Tapi kalau dia benarkan boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata tak boleh, setitik tak boleh, haram, maka tak boleh. Dia gitu. Bukan kita ustaz yang letak hukum, dia milik dia, barang dia. Jadi kena tanya dia. Soalan ni pernah juga ditanya pada Ustaz Zaidus. Ana rujuk jawapan ustaz tu lah.
Tapi soalan dia bukan air kowe. Soalan dia guna wifi di pejabat. Pejabat ada kan ada internet kat pejabat, ada wifi. Jadi dia guna wifi bukan urusan kerja. Dia buka WhatsApp, dia main Facebook. Nah, itu bukan urusan kerja. Sedangkan wifi itu dipasang oleh office memang untuk urusan kerja, tapi dia guna wifi bukan urusan kerja. Ada juga dia memang buat untuk kerja, tapi sambil-sambil tu sambil minum sambil menyelam minum air lah, sambil buat kerja slide Facebook sekali kan. Jadi apa hukum? Ustaz Azhar jawab dah. Balik kepada tuan wifi itulah. Yang pasang wifi tu bos dia. Jadi bos dia bagi tak bagi. Kalau bos dia tak kisah, bos dia kata tak apalah, yang penting kerja jangan tak buat. Tak apa, maka halal. Tapi kalau bos dia kata aku bagi wifi ni hanya untuk urusan kerja je, jangan buka benda lain, hal peribadi, maka haram. Tak boleh. Tapi kalau bos tak kata apa, balik kepada uruf. Uruf ni maknanya kebiasaan. Kebiasaannya macam air kowe ni tadi, kalau bos tu tak kata apa, kan, balik pada uruf. Kebiasaannya orang letak air kowe ni, adakah memang dia tak bagi buat balik rumah? Kebiasaannya. Nak tahu kebiasaan ni kita tanyalah orang-orang lain juga. Biasanya bos bagi tak buat balik rumah hari ni? Pula tak bagilah. Jadi bila orang semua rata-rata majoriti kata boleh, maknanya dari segi uruf boleh. Tapi nak lebih tahqiq, tanya bos tu sendiri. Cuma bos kata benda ni nak tanya juga, ambil lah, nampak. Itu je lah. Tapi lah kalau kita nak jelas hukum, kerana kita takut hal-hal akhirat kita, itu lebih baik. Orang kata ambil langkah berjaga-jaga, supaya jangan kita buat satu benda ikut suka kita je, buat selamba je. Baguslah dia tanya soalan ni, maknanya dia berhati-hati dalam hal-hal akhirat dia. Dia takut Allah akan murka. Dalam bab air saja pun dia takut pada Allah. Hebatlah, baguslah kan. Kemudiannya soalan-soalan lain kita tangguh pada kuliah yang akan datang. Cumanya sekali lagi saya peringatkan, kalau ada soalan jangan hantar direct ke telefon saya, hantar ke Ustaz Burhan. Sebab telefon ni dah banyak sangat benda masuk. Jadi kata kita tak ada nak tengok dan sebagainya, tanpa sibuk dan sebagainya. Jadi biar Ustaz Burhan yang urus. Nanti dia akan, siapa yang bagi soalan, dia sendiri akan maklumkan pada ana lah kan, macam mana dan sebagainya, dia akan susunkan. Jadi itu. Jadi sekadar tu pada malam ini, moga-moga kita mendapat manfaatnya bersama dalam pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.